Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah. Kerana-Mulah aku di sini. Okay guys, sorry lambat. Tengok tadi Tok Rafiq punya ceramah tadi di Johor rasanya kot. So this is Tok Rafiq lah, our lawyer lah. Jadi malam ni saya bisa langsung dekat dua tempat. Sebenarnya tak ada apa pun saya visit, saya live malam ni saja je nak live kan. Cuma tajuk dia menarik lah 3 kali Jumaat. Apa yang 3 kali Jumaat? Apa yang 3 kali Jumaat? 3 kali Jumaat untuk Anwar Ibrahim. 3 kali Jumaat untuk Anwar Ibrahim. Ini tajuk malam ni. Tajuk kita 3 kali Jumaat untuk Anwar Ibrahim. Kenapa 3 kali Jumaat? Okey, ini saya cerita kenapa 3 kali Jumaat. Oh, sekejap je rambut panjang lah. Tiga kali Jumaat Anwar ni dah tak banyak masa guys. Saya tak tahu sama ada yang korang sedar ataupun tak sedar, tapi Anwar dah tak banyak masa. Saya yakin korang nampak. Jangan kata korang tak nampak. Kau nampak tak? Yang Anwar ni dah tak banyak masa. Saya tanya dengan korang. Okey. Gini guys. Anwar ni hampir 3 tahun lah. Hampir 3 tahun dia jadi Perdana Menteri. 2023. 2024. Awal tahun 2025. Ada tak kau dengar, kau tengok rakyat marhain TikToker yang bukan ada jawatan ditangkap oleh pasukan polis menggunakan dinai jenayah berat atas atas hasutan? Pernah tak? Jangan kira lah dengan Cikgu Bat sebelum ni lain cerita. Ni. Kau orang fikir, jangan tanya cakap, fikir. Pernah tak 2023, 2024, awal 2025, rakyat marhain ini ditangkap menggunakan dinai jenayah berat, berbijik-bijik kenderaan pergi rumah, pergi tangkap pagi-pagi buta? Pernah tak? So kenapa dulu tak ada, sekarang ada? Fikirlah, jangan percaya. Bermakna apa? Bermakna masa dia tak banyak, dia panik. Dalam masa-masa terdesak ini, dia nak tutup mulut rakyat. Dia nak kita ni jangan lawan, ikut je. Ini yang berlaku. Sebab dia dah terdesak, masa dah tak banyak. Dan saya bagi tahu malam ni, terpulanglah walaupun nak percaya ke tak percaya, memang sikit je lagi. 3 kali Jumaat aku bagi. 3 kali Jumaat untuk Anwar Ibrahim. Bukan meninggal lah. Tak tahulah kalau meninggal, alhamdulillah kan. 3 kali Jumaat untuk Anwar Ibrahim. Apa yang berlaku? Tak tahulah. Tetapi yang pasti, kemaluan yang memalukan. Ingat kemaluan yang memalukan. 2023 saya bagi tahu ada 3 benda. Kejatuhan yang amat dahsyat, kemaluan yang memalukan, penampilan yang tak dapat diubah. Penampilan yang tak dapat diubah sampai hari ni orang semua nampak. Stoma bag dia, kejap tangan dia bengkak, kejap leher dia bengkak, kejap ini. Tempoh hari dah mengaku dah pula sakit. Sakit tak tahulah sakit apa lah kan. Lepas tu tunjuk melompat lah apa semua. Penampilan yang tak dapat diubah dan dia tak akan dapat ubah guys. Ke depan ni pun kita akan dapat tengok stoma bag dia. Kita akan nampak. Dia tak boleh buat apa dah. Okay. Now proses kemaluan yang memalukan. Dah berjalan dah. Sama ada yang korang sedar tak sedar, dia dah berjalan dah. Walaupun mungkin dia tak nampak. Tempoh hari waktu Trump datang, walaupun bangga Trump datang, tapi sebenarnya itu kemaluan yang memalukan untuk diri dia. So, dia akan berlaku lagi kemaluan yang memalukan ini yang semalu-malu dan sehina-hinanya untuk Anwar Ibrahim. Kemudiannya, barulah kepada kejatuhan yang amat dahsyat. Macam mana dahsyat dia? Saya tak tahu. Tapi saya yakin dia punya jatuh kali ni memang betul-betul macam nangka busuk. Kau punya pure punya jatuh. No mercy. Yang mana jatuh ni dia tak boleh bangun balik dah. Kalau sebelum ini, dia jatuh, dia masuk penjara, dia keluar, dia melawan balik. Dia masuk penjara, dia keluar, dia melawan balik. 2020, dia tak dapat jadi Perdana Menteri, dia lawan balik. Kali ni tak ada dah.
kali ni habis. Dia takkan dapat bangkit balik dah. Sebab ini kejatuhan yang amat dahsyat untuk diri dia. Jadi, kita tengoklah. Sebab tu saya bagi tahu, jangan percaya. Fikir. 2023, 2024, awal tahun 2025, tak ada. Pihak polis pergi tangkap ramai orang ni. Bukan satu, bukan dua. Tak tahu dah berapa puluh orang dah yang ditangkap kerana mengkritik Anwar Ibrahim. Yang mana menggunakan Akta Hasutan 1948. Tadi Tuan Rafiq pun bagi tahu. Sir ni, anak guam dia, peguam Sir, Tuan Rafiq lah. Akta Hasutan 1948. Dia terkait dengan Raja-Raja Melayu yang di Pertuan Agong ataupun nak menggulingkan kerajaan. Tapi kalau kritik Perdana Menteri, dia tak boleh gunakan Akta Hasutan. Tetapi arahan yang diberikan oleh Pudin Poka. Ingat Menteri yang jaga polis adalah Pudin Poka, Menteri KDN. Arahan, buka Akta Hasutan. Kritik Perdana Menteri, Akta Hasutan. Tak ada dalam perlembagaan. Tak ada. Tapi nak menakut-nakutkan kita supaya boleh tangkap. Gini je guys, sebenarnya. Dia boleh panggil untuk ambil statement. Dia boleh panggil untuk ambil statement and then, tak apalah. Pihak polis buat siasatan. Tak perlu tangkap pun. Tapi oleh kerana masa dah tak banyak, masa dah suntuk, dia gunakan Akta 1948 ini, beri tekanan kepada rakyat Marahain ini, macam contoh pekerja RSB Bank yang perempuan tu, supaya boleh ditangkap. Ingat Akta 1948 Akta Hasutan ini boleh ditangkap. Supaya tangkap, masuk ke dalam lokap. Itu je. Nak sumbat dalam lokap supaya rakyat ini dia takutlah. Tak bercakap dah. Dah ada dah, saya tengok ada dah yang kena tangkap tak bercakap. Jangan takut. Jangan lawan. Sebab, jangan apa? Jangan takut. Kita kena melawan. Sebab apa? Sebab dia tengah ketakutan. Dia dalam ketakutan. Takkanlah kita nak mengalah. Kita ramai, dia sikit. So, bila dia dalam ketakutan, kita hentak lagi. Teruskan bersuara. Contoh hari ni. Dah bebas, alhamdulillah. TikToker nama Iskandar bersuara. Tadi Tuan Rafiq mewakili dia. And then, Reman ditolak. So, dia dah bebas lah. Alhamdulillah lah. Tadi pun rumah dia mesej saya apa semua kan. Tak ada bantu apa pun. Just bagi contact number Tuan Rafiq lah. Peguam kan. Jadi, itu contoh lah. Yang mana tak ada kesalahan apa pun. Tetapi kenapa nak pergi tangkap? Dan saya nak ingatkan lagi sekali. Sekarang ini, kepada pihak polis yang dengar ni, polis ramai sokong saya. Dia ramai. Dengan kita sama je. Dia sedang mengkambing hitamkan polis. Dia sedang mengkambing hitamkan polis. Dia nak bagi kita marah dengan polis. Bukan sekali, dah banyak kali dah. Dia cuba main naratif supaya again pihak polis. Ingat Kampung Sungai Baru? Ingat tak? Kampung Sungai Baru, tiba-tiba dia kata ada gangster dengan pemaju. Bila hari kejadian, pemaju tak ada. Ada kumpulan gangster duduk dengan penduduk. Serang polis. Penduduk pun tak tahu. Penduduk pun tak kenal ni. Tetapi orang kata itulah penduduk. Padahal bukan penduduk. Gangster yang duduk dalam penduduk, serang polis. Cuma nasib baik OCPD pecah kepala. And then gangster ni pun gangster tek kucing lah. Dia pun takut lah OCPD dah pecah kepala. Tak jadi. Kemudiannya, demo depan kedutaan US. Ingat masa sumuk flotilla, ni wayang dia orang lah. Tiba-tiba, again pihak polis. Kata pihak polis ganas lah, zalim lah, apa semualah. Dia nak bagi kita anger, marah dengan pihak polis. Termasuklah penangkapan-penangkapan yang dibuat ini. Mereka pegawai polis, anggota polis ni, mereka ikut arahan. Bos dia orang ni. Bos dia orang ini, arahan daripada Menteri KDN, gunakan dina jenayah berat. Pergi tangkap korang depan rumah, provoke bagi korang marah. Jangan. Saya nak ingatkan, jangan marah, tenang je. So kalau lepas ni, andai kata, korang kena tangkap, kena, tak kisahlah. Siapa, nasib lah, ini perjuangan kita guys. Siapa kena jackpot. Ingat siapa kena jackpot. Rezeki. Dalam perjuangan ni nama dia rezeki. Kalau tanya saya, ni rezeki. Okay. Apa saja provokasi, relax. Tenang, sabar. Jangan kau nak melatah ataupun buat benda yang bukan-bukan. Mereka sedang provoke rakyat again pihak polis. Dalam masa yang sama, mereka provoke pihak polis. Nampak? Dalam masa yang sama, mereka provoke pihak polis. Mereka bagi tekanan kepada pihak polis. Apa tekanan dia? Elon baju tak dapat. Elon penyiasat tak dapat. Elon detektif tak dapat. Elon ni tak dapat. Dia bagi tekanan kepada pegawai dan anggota polis kat bawah ni yang stres dengan kerja.
Sebab allowance ni tak dapat sebab pending. Nak allowance sandaran ini. Jadi, kita ni, bila kita ada gaji, ada allowance, tiba-tiba tak dapat, kita akan ada tekanan lah. Kita nak bayar itu, kita nak bayar ini. Lepas tu berdepan pula dengan rakyat yang provoke. Dia jadi spark. Nampak tak? Anwar Ibrahim ni Anwar Ibrahim. Bukan baru ni. Lupa ke 98 dulu macam mana dia provoke polis? Sebanyak kali saya ingatkan. Kalau tidak, tak adalah lebam biji mata dia Rahim Noor tumbuh. Lebam biji mata Rahim Noor cepuk tu. Ketua Polis Negara cepuk tu. Bukan constable, bukan inspektor. KPN cepuk dia. Dia provoke. Jadi sekarang ni, baik pihak polis, baik rakyat, tenang, sabar, jangan masuk dalam perangkap ni. Ingat tenang aja. Pihak polis jalankan tugas. Gunakan budi bicara. Saya nak ingatkan ni. Pegawai polis, pegawai tangkapan, gunakan budi bicara. Korang jangan nak buat-buat pailang pula. Walaupun kau polis tak boleh buat pailang. Sebab ini rakyat, ini kes politik. Ini bukan kes liwat, kes simbah asid, ataupun kes pecah rumah ke, curi barang ke. Bukan. Bukan. Ini kes politik. Bercakap, rakyat bercakap. Jadi pegawai polis yang nak pergi tangkap pun, kena guna budi bicara. Biar berakal. Rakyat pula, sama juga. Polis jalankan tugas, kita pula relax, tenang. Kalau ada provoke pun relax je. Bagi kerjasama, budi bicara, relax. Dapat Jangan masuk dalam perangkap. This is Anwar Ibrahim. Dia nak kita ni belaga sama kita. Dapat? Okey, cun. Tapi saya cerita macam gini, korang jangan berhenti berjuang pula. Jangan takut pula. Kena lawan. Lawan dengan bijaksana, bersuara, tak salah, mengikut perlembagaan, kita ada hak untuk bersuara. Mereka boleh gunakan apa mereka nak gunalah. Ingat, masa dah tak banyak sayang. Masa dah tak banyak. Sekarang bola dekat kaki mereka, besok bola kat kaki kita. Nak lari mana? Betul? Tiwal abot, make sure, mesti lawan sampai habis. Kenapa saya suruh rakyat berani bersuara? Kenapa suruh korang? Sebab tak ada parti. Ini bukan pasal parti politik. Orang cakap dia ni tak habis-habis parti. Ini bukan pasal parti politik. Dia ni tak habis-habis politik. Ya, kita berpolitik untuk menyelamatkan negara. Politik untuk menyelamatkan negara. Apa kehidupan kita pun semua politik. Kenapa saya selalu cakap rakyat kena bersuara? Rakyat kena bersuara. Sebab ini tanggungjawab kita semua. Nak selamatkan negara. Engkau nak harapkan siapa? Nak harapkan siapa? Beritahu dekat saya. Sebab punca yang berlaku ni sebab UMNO. Punca yang jadi masalah besar ni, sehingga negara tergadai ni, punca sebab UMNO, parti UMNO. Setuju tak? Setuju tak? UMNO lah pengkhianat. Pengkhianat kepada agama, pengkhianat kepada bangsa, pengkhianat kepada negara. Mereka lah punca menyebabkan Anwar berkuasa. Mereka lah punca Anwar jadi macam ni. Sehingga kan perjanjian ART dengan Trump ni pun, gadai kedaulatan negara, UMNO tak bersuara. Jadi sebab itu kenapa saya cakap, kita dah tak boleh harapkan siapa dah. Rakyat sendiri kena ke depan, bersuara, lantang dalam perkara ni. Ahli Parlimen Pembangkang, dia buat part dia. Macam Tuan Mahathir dan yang lain, veteran-veteran yang lama tu, itu buat part dia. NGO buat part dia. Peguam-peguam buat part dia. Rakyat. Sebab kita kena terus bagi tekanan kepada Madanon ini. Kalau kau ahli UMNO, kalau kau betul kau sayang pada negara, sayang pada bangsa, sayang pada agama, kau tegurlah pemimpin kau, pemimpin UMNO tu. Kau tegurlah ahli Parlimen UMNO. Kalau kau betul, melainkan kau sama-sama pengkhianat lah. Sebab sekarang ini, kau nak agakkan siapa? Kau tengok saya nak ingatkan kau tengok. Ada ahli Parlimen UMNO bersuara. Ada ahli Parlimen UMNO 26 orang ni bersuara. Tak ada. Tak ada. Senyap je. Termasuk Pak Mael. Mantan Perdana Menteri pun bisu dah. Pak Mael dapat pencen. Pak Mael pencen penuh. Ni Datuk Ismail Sabri kalau tengok ni. Engkau dulu, aku panggil kau lah kan. Engkau dulu Perdana Menteri tahu tak? Rezeki kau lah. Kau dapat makan pencen apa semua. Tapi sekarang ni, isu kedaulatan negara ni, kenapa kau senyap?
Engkau mantan Perdana Menteri, engkau tahu kedaulatan negara tergadai ni. Engkau masih ahli Parlimen UMNO. Kenapa kau bisu? Kenapa tak bersuara? Pak Mael, ahli Parlimen UMNO. Menteri UMNO, tak payah cakap lah. Sebab Anwar lantik dia menteri, maka kerja dia menjilat lah. Macam Azalina tu. Jadi nak agakkan siapa? Nak agakkan pemimpin UMNO yang ada? Tak ada. Semua tengah kaut kekayaan. Semua tengah senak perut kenyang. Ketua-ketua bahagian tengah sakau projek. Jadi sebab itulah saya minta dengan semua. Rakyat kena bersuara. Ini tugas kita semua. Nak selamatkan negara ni bukan individu, bukan parti. No. Semua. Cuma kita bersuara dengan kebijaksanaan kita, kreativiti, apa yang kita boleh buat. Kalau kau boleh bercakap, bercakap. Kalau boleh buat BTT. Kalau boleh potong, buat video pendek, tak kisahlah. Yang penting, sampaikan mesej ni. Biar ramai-ramai yang bercakap. Boleh? Dapat, Mantap. Macam laju je malam ni. View okey, 1009, sini 700. Okay. Hari ni saya tengok lah ucapan Anwar Ibrahim. Ucapan Anwar Ibrahim di Permatang Pauh. Dia bagi tahu dia hari ni di Permatang Pauh. Dia bercakap di Permatang Pauh supaya rakyat Permatang Pauh tahu dia ni siapa. Anwar Ibrahim. Anwar. Engkau, Permatang Pauh tolak engkau, Anwar. Engkau cerita apa, Anwar? Sebab itu PRU itu hari, engkau tak berani bertanding Permatang Pauh. Engkau bertanding dekat Tambun. Orang Tambun tak kenal engkau lah. Dia percayalah, dia bagilah engkau undi. Kalau kau bertanding Permatang Pauh itu hari, guyuk kau. Sebab tu Anwar Ibrahim, engkau letak Nurul Izzah PRU itu hari. Nurul Izzah pun melingkup. Bukan sikit kalah Anwar. Bukan kalah tipis. Kalah besar. Betul tak? Kalau ada orang Permatang Pauh ni, jadi engkau tak payah cerita lah engkau balik ke tempat asal ini apa semua. Tak ada. Orang Permatang Pauh kenal kau. Dia tahu engkau ni penipu, pembohong, mak lebong. So Anwar Ibrahim tak payah nak cerita lah pasal Permatang Pauh dan apa semua. Engkau tak berani Anwar. Rakyat pengundi Permatang Pauh tak bodoh. Mereka bijak, cerdik. Bukan pasal parti, bukan pasal calon ahli parlimen PAS sekarang ni ke, pasal parti PAS ke, bukan. Tapi sebab dia mewakili kita semua rakyat Malaysia ni, nak ajar engkau Anwar Ibrahim. Engkau tak layak. Engkau tak layak Anwar Ibrahim. Lepas ni kau bertanding pun, mana-mana tempat pun kau akan guyup Anwar. Kau akan kalah, kau tak akan menang punya. Kau bertanding kat Tambun kali ni pun kau akan guyup, lingkup Anwar. Cuma seragak terkesan lah dengan kenyataan Anwar Ibrahim hari ni. Serasa geram lah. Sorry lah Anwar, kau dah banyak rosakkan orang Anwar tau. Hari ni kau rosakkan lagi mahasiswa. Kau tak serik Anwar tau. Guys, hari ni Anwar Ibrahim di Permatang Pauh. Nampak tak? Facebook dia tak clear. Anwar nasihat mahasiswa, jangan jadi macai walaun. Anwar, tak pernah lagi aku tengok mana-mana pemimpin, Perdana Menteri, Menteri dalam program rasmi bercakap macam ni tu Anwar tau. Engkau ni Anwar, betul-betul low class lah kau ni. Sampai kau boleh keluar kenyataan macam ni. Nasihat mahasiswa jangan jadi macam walaun. Habis tu, engkau nak suruh mahasiswa ni jadi macam Harun. Jadi macam Wan Hadi. Bengap. Patutnya jangan gunakan mahasiswa lah Anwar. Cukup-cukup lah gunakan mahasiswa. Dulu kau dah gunakan mahasiswa, kau tipu dia orang. Hapuskan PTPTN, hapuskan tol, macam-macam dah. Ni, engkau nak tunjukkan, walaun, pembangkang. Anwar, rakyat yang maki kau hari ni, tu bukan walaun. Itu rakyat. Dan aku yakin, Anwar, aku yakin, budak-budak yang dengar kau bercakap hari ni, dengan cerita lebong kau ni, balik dia bagi tahu dekat mak bapak dia akan marah dengan kau. Sebab mak bapak dia bukan walaun. Tapi bila kau cakap dekat anak dia, jangan jadi walaun, supaya sokong kau,
mak bapak dia automatik akan marah kau, Anwar. Confirm. Aku yakin benda ni. Sebab kau boleh tengok emoji gelak kat muka buku kau tu. Kau pergi tengok emoji gelak, Anwar. Tu bukan walaon, tu rakyat. Rakyat. Ni, kepada jentera-jentera pejabat Perdana Menteri. Itu bukan walaon, itu rakyat yang bersuara tu. Mereka yang bercakap kritik Anwar Ibrahim. Jadi Anwar Ibrahim, cukuplah, hentikanlah gunakan mahasiswa. Dan saya nak pesan juga kepada ibu bapa, kepada mak ayah. Kalau ada program yang melibatkan Anwar Ibrahim ni, skip lah. Guys, skip. Boleh tak? Kalau ada program melibatkan Anwar Ibrahim, skip lah. Kalau tak ada keperluan, tak payahlah. Tak payah suruh anak pergi beria lah. Jangan rosakkan minda anak-anak lah. Anak-anak kena tahu siapa Anwar Ibrahim. Dia ni banduan. Dia banduan. Rosak budak-budak ni. Kau nak anak kau rosak ke? Tak payah pergi. Tak wajib pun kalau nak dengar dia bercakap. Dia menyembang apa? Kau tengok ni. Program rasmi kerajaan, dia menyembang politik. Kena tak? Saya tanya dengan korang lah kalau mak bapak yang tengok ni. Kena ke? Perdana Menteri Malaysia. Program kerajaan rasmi. Bersembang macam ni. Maki hamun. Tuduh orang. Kutuk orang. Cerita orang tu sakau. Cerita orang ni sakau. Kena ke? Sebagai mak bapak, kita nak ke anak kita ni pergi dengan program yang cikgu bawa ke apa, tapi dengar macam gitu? Apa benda ni? Tak pernah berlaku selamalah juga dengan UMNO. Kita tengok pemimpin UMNO. Tak pernah mana-mana pemimpin UMNO bercakap politik dalam program rasmi kerajaan. Ceramah politik memang balon lah, nak balon. Rosak anak-anak kita ni. So please, mak ayah main peranan dalam perkara ni. No more. Rosak. Sebab dia tengah terdesak ni. Masa dah tak banyak. Sebab dia tengah terdesak. Itu, korang fikirlah. Jangan percaya, fikir. Kau boleh tengok, dalam 2 bulan, 3 bulan ini, semua program rasmi kerajaan, Anwar sembang politik. Betul tak? Jangan percaya. Fikir. Saya tanya dengan korang. 2-3 bulan ini, semua program rasmi kerajaan dengan penyawat awam ke, Deepavali tu hari ke, dia bercakap pasal politik. Dia cerita sakau bilion-bilion ni, walaon lah, apalah semua lah. Program rasmi. Dulu tak lah. Kita tak nampak sangat lah. Ni, sebab dia tengah terdesak. Dan saya yakin, non-stop, mana-mana program, dia akan cerita. Cerita angkat bakul tu memang standard dia lah. Itu standard prosedur dia. Angkat bakul diri sendiri. Ni. Rosak minda anak-anak ni. Jangan. Jadi saya harap mak bapak main peranan perkara ni. Elak kan? Tak payah pergi. Kalau nak buat report, AMK nak buat report, mengasut supaya cakap mak bapak supaya tak pergi. Pergilah buat report. Pergi buat report. Rosak minda anak-anak ni. Pergi masuk cerita sakau. Tuan Mahathir Saman tak pergi pula. Cerita macam-macam. Tuan Mahathir Saman tak berani datang mahkamah. 3 kali dia tak datang mahkamah. Ni nak bercara lagi ni. Minggu depan ni. Confirm tak datang lagi tu. Penakut. Okay. So di Permatan Power pun ada lagi dia buat perangai mangkuk ni. Ada lagi dia buat perangai. Sekejap. Ini berkenaan dengan Thailand lah. Yang bekas General Thailand ni. Korang dengar Anwar. Saya bagi dengar, takut tunjukkan kena ban pula. ผมว่ารอบเนี้ยอันวาแสบเลยเพราะอันวาเป็นคนจัดฉากทั้งหมด Tapi tak ada model saya dengar ada general, mantan general Siam, dia kritik saya.
Wah, riuh. Pemimpin Siam kritik kita ni apa yang tak cerdik sangat ni. Kawan tu macam parti pejuang. Bertanding tak menang-menang. Bukan saja tak menang-menang, hilang deposit. Macam pejuang lah, sama apa jadi boleh berkawan. Dan orang itu dia tak ada masalah. Orang nak kritik kita, saya tak ada masalah, kritik lah. Tapi kita harus jawab supaya maklumat tu sampai. ผมว่ารอบ Dia cerita hari ni lah. Maknanya lepas malam tu agaknya mungkin pejabat Perdana Menteri dengar saya punya live. Kan saya cakap senyap Anwar tak buka mulut dah 3 hari. Jadi hari keempat barulah Anwar Ibrahim buka mulut. Ni hari keempat lah ni. Jadi Anwar Ibrahim hari keempat buka mulut. Dia bagi tahu apa? Ini macam parti pejuang. General ini, dia ni macam parti pejuang. Kalah pilihan raya. Tak menang. Hilang deposit. Saya tengoklah Walanon. Suka dia orang. Wah. Harun, Wan Hadi. Suka. Anwar Ibrahim jawab macam gini. Lepas tu pelekehkan. Nampak? Kalah pilihan raya orang macam gini pun nak dengar. Kepada rakyat Malaysia, kita nakkan jawapan. Kita bukan nak hore-hore ni. Betul tak? Kita nak jawapan. Kita nak engkau Anwar Ibrahim. Engkau jawablah tuduhan tu. Engkau tak payahlah bagi tahu dia ni parti macam parti pejuang kalah pilihan raya hilang deposit. Kita nak engkau jawab tuduhan tu. Dan ambillah tindakan kalau betul engkau tak salah. Tapi bila engkau cerita macam gini, bermakna engkau tak berani nak ambil tindakan kerana engkau salah. Itu cerita dia. Kau kona sana, kona sini. Yelah, Walanon seronok lah. Ketawa, suka apa semua. Rakyat tak bodoh lah. Kita nakkan jawapan. Hari keempat, baru kau respon kenyataan general ni. Hari keempat, Anwar. Baru kau respon. Tapi kau tak jawab juga. Tuduhan dia ni berat. Kau ni spy, tak boleh dipercayai. Khianat kepada negara ASEAN. Tuduhan ni berat. Kau tak jawab. Bukan saja kau tak jawab, Anwar Ibrahim. Aku tunggu juga hari ni. Ada tak kenyataan daripada AMK pergi buat report polis? Tak ada juga. Betul tak? Ada dengar? Tak ada. Bukan itu saja. Tak ada pula dengar AMK ni pergi depan kedutaan Thailand. Korang kan suka berhimpun-himpun ni. Tak ada pula AMK pergi kedutaan Thailand tanda protes kerana seorang pemimpin parti politik di Thailand telah menghina PMX. Tak ada. Tak ada dengar pula. Bukan itu saja. Tak ada dengar pula kenyataan daripada pejabat Perdana Menteri bahawa satu memorandum telah dihantar kepada Thailand membantah kenyataan yang dikeluarkan oleh mantan jeneral ni. Tak ada juga. So sekarang ini Anwar Ibrahim, hari pertama, kedua, ketiga engkau tak jawab. Hari keempat engkau pun tak jawab. Bukan saja engkau tak jawab. Dah 4 hari ini, besok hari yang kelima, belum ada apa-apa tindakan yang mana dibuat oleh Anwar Ibrahim, oleh PKR, oleh pejabat Perdana Menteri, oleh Menteri Luar kepada mantan jeneral yang mengeluarkan kenyataan Anwar Ibrahim ini pengkhianat kepada negara ASEAN. Walanon sukalah sembang macam gini. Kita bukan nak sembang. Ini tentang kedaulatan negara. Ini tentang maruah negara. Sebab dia pengerusi ASEAN, dia Perdana Menteri Malaysia. Memang kita tak malu. Tetapi dia menjejaskan kredibiliti kita sebagai negara Malaysia. Kita ni dulu dikenali sebagai Tiger, Asian Tiger. Ini sekarang ni dikenali Arbok dah ni. Kau punya pasal Anwar. Aku cabar AMK ni, Angkatan Muda Kunyit, Kamil Mukmin Setiausaha Politik Anwar Ibrahim. Aku cabar korang, aku nak besok hari Isnin. Kau pergi buat demo depan kedutaan US, kedutaan Thailand tu, hantar memorandum bantahan. Pergi hantar memorandum bantahan. Kalau betul kau ni, kau kata Anwar tak salah. Kalau kau tak hantar memorandum bantahan kepada kedutaan Thailand ini, bermakna betul lah tu. Anwar Ibrahim tu pengkhianat negara ASEAN. Betul tak? Setuju tak dengan saya? Besok hari Ahad. Okey lah, hari cuti kan. Korang pun gaji, separuh potong gaji kata kan. Tak apalah. Hari Senin kita nak tengok kenyataan daripada Menteri Luar Tok Mat Hassan. Bagi tahu dah menghantar memorandum bantahan kepada negara Thailand berhubung kenyataan mantan jeneral ni.
Ingat kan? Kalau tak ada semua tu, sah apa yang dikatakan. Kalau tak ada memang sah lah. Tapi kita nak tengoklah jawapan dia. Sebab dia kena pertahankan diri dia. Tapi hari ni tak pertahankan diri dia. Tak dapat pertahankan. Sebab, guys, bukan mantan jeneral ni je. Dah banyak orang bercakap. Betul tak? Dah banyak orang bercakap. Tadi Tuan Rafiq pun keluarkan The Guardian, Al Jazeera. Semua bercakap ni. So, tak payah spin Anwar. Tak payah kona spin apa semua. Sebab kenyataan jeneral itu mengesahkan yang aku ni menang itu hari ni. Kau barua. Kau barua kepada Israel. Kau barua kepada Amerika. Mengesahkan. Dan hari ni Anwar Ibrahim. Yelah Allah nak tunjuk Anwar. Engkau ni yelah. Kau bukan cerdik Anwar. Engkau ni Anwar level bawah aku je Anwar Ibrahim. Kepada ni. Rakyat Malaysia. Anwar ni level bawah kita. Dia bukan level. Kita lagi tinggi daripada dia. Setuju tak? Kita lagi tinggi daripada dia. Kita tak main buntut. Apa buntut? Ini kalau gesture spender dia sama lah. Hari ni. Anwar Ibrahim. Allah nak tunjuk. Senang korang dengar ni. Sibuk tu. Ya, Turun Anwar, sekarang ni dia suruh orang lain pula turun. Baik. Presiden Donald Trump umumkan melarang semua wakil Amerika Syarikat hadir ke G20. Tapi saya akan hadir G20 kerana Malaysia negara merdeka dan berdaulat dan bebas. Dengar. Sekali lagi, saya nak kau komen apa yang kau perasan kat sini. Ni Allah nak tunjuk. Kalau kita nak berfikir. Dia sibuk turun Anwar, sekarang ni dia suruh orang lain pula turun. Baik. Presiden Donald Trump umumkan melarang semua wakil Amerika Syarikat hadir ke G20. Tapi saya akan hadir G20 kerana apa yang kau perasan? Kamu guys, sekali lagi, last 3 kali, tak lebih lah. Anwar kan 3 kali. Fantastic. Dia sibuk turun Anwar, sekarang ni dia suruh orang lain pula turun. Baik. Presiden Donald Trump umumkan melarang semua wakil Amerika Syarikat hadir ke G20. Tapi saya akan hadir G20 kerana Malaysia negara. Bukan barua ke tu? Bukan barua ke? Saya tanya dengan korang, bukan barua ke tu? Barua tak? Dia bagi tahu Presiden Amerika melarang untuk dengar Dia sibuk turun Anwar, sekarang ni dia suruh orang lain pula turun. Baik. Presiden Donald Trump umumkan melarang semua wakil Amerika Syarikat untuk hadir ke G20. US larang semua. Apa Anwar cakap? Hadir ke G20. Tapi saya akan hadir G20. Saya akan hadir. Engkau wakil ke Anwar? Allah nak tunjuk guys, kalau kita nak berfikir. Faham tak? Kau faham tak ni saya cakap ni? Anwar kata Presiden Trump melarang wakil Amerika Syarikat untuk hadir persidangan G20. Tapi Anwar kata dia akan hadir. Apa masalah dengan kau? Bermakna kau barua. Dia wakil. Memang dia wakil lah. Menang mahkamah lah. Nak cakap apa lah. Menang lah. Belagak sikit lah kan. Menang mahkamah. Kan? Anwar barua Israel kan? Barua tak? Barua lah. Masih tak nampak lagi. Fikirlah guys, fikir. Jangan percaya saya cakap, fikirlah. Dia dah tunjuk macam gini pun, korang masih tak nampak lagi. Saya tak faham macam mana nak explain kat korang. Ya, kita pengasingan betul.
Tapi takkanlah korang ni yang sokong Anwar, takkan langsung tak boleh nak fikir benar sangat. Benar sangat ke? Please lah. Jelas Anwar ni baruah. Jadi kita tengoklah game dia. Cuma macam saya bagi tahu sepesan banyak kali kan, kita kena all out, guys. Kita kena all out. Selamatkan negara ni. Lebih kurang ada 45 hari lagi. Perjanjian ni boleh dibatalkan. 45 hari lagi perjanjian boleh dibatalkan. Sebab tu kalau kita nak berfikir, semua orang bantah. Betul? Betul tak? Semua orang bantah perjanjian ni. Kenapa dia tak nak batalkan? Fikirlah. Kenapa dia tak nak batalkan? Fikir. Kalau bukan dia baruah, dia apa? Bagi tahu dekat saya. Semua orang bantah ni. Semua orang marah ni. Rakyat marah. Tun Mahathir, negarawan. Ramai ni. Bantah. Supaya batalkan perjanjian tu. Dia tak nak batalkan. Sebaliknya dia kata apa? Bacalah. Dia suruh kita baca pula. Lah, macam kita ni bodoh sangat. Kalau Wan Hadi, Harun tu, yelah bodoh. Kita tak bodoh. Kita pun baca, kita pun tengok. Lagi satu, kita tengok Tun Mahathir, negarawan. Dia cakap. Takkanlah kita tak percaya dia cakap. Anwar, dia suruh kita baca. Kita tak pandai lah. Ini pembangkang lah. Ini walak-on lah. Habis tu, General Thailand tu walak-on juga. Oh, bayar guys. Oh, walak-on juga lah General Thailand tu. Habis, media-media asing ni. Ni. Saya bagi tahu saya bacakan. The Guardian. Perjanjian sebagai tidak seimbang dan berisiko terhadap kedaulatan Malaysia. Ini The Guardian UK daripada United Kingdom. Boleh walak-on juga. Dengki dengan kau, Anwar? Dengki dengan kau ke, Anwar? The Business Times Singapore. Perjanjian ini membolehkan Amerika Syarikat mengembalikan tarif lama atau menekan Malaysia supaya ikut dasar AS. Singapura ni. Al Jazeera. Lawatan Trump ke Asia meninggalkan soalan besar tentang arah perdagangan Malaysia. Malaysia mendapat sedikit kelonggaran tetapi jelas AS mahukan kelebihan dalam perjanjian yang dibuat. Ini Al Jazeera ni. Bukan Harakah. Reuters International. Perjanjian sebagai strategi besar US menunjukkan Malaysia di bawah tekanan dan menimbulkan kebimbangan tentang halangan bukan tarif serta konsesi kedaulatan. Ini Reuters. Bukan Tim Walabot. Financial Times, UK lagi. United Kingdom. Bukan Ulu Kelang United Kingdom. Malaysia akan berada di bawah vassal state Amerika Syarikat atau di bawah telunjuk Amerika Syarikat. Perjanjian ini daripada tekanan tarif, bukan kerjasama perdagangan sebenar. Ni Financial Times UK ni. Elina Noor, Senior Fellow. Ni orang besar lah. Perjanjian itu amat berat sebelah. Mengingatkan Malaysia perlu berhati-hati supaya tidak sedas terheret dalam sekatan dan kawalan ekspor negara lain atas nama perjanjian. Nampak ni? Ni pakar ni. Kau janganlah pergi rujuk Harun, Wan Hadi. Melingkup lah kau. Saya pun tak minta kau rujuk aku percaya pun. Pergi carilah fakta ni. Ni. Chung Ching Yi. Nama dia lah. Saya tak betul spelling dia. Saya tahulah. Tapi Chung Ching Yi macam tu lah. Mengkritik perjanjian itu secara berpotensi mengorbankan kedaulatan Malaysia dan memaksa penyesuaian dasar ke negara luar. Ada banyak lagi guys. Semua dah cakap ni, tapi Anwar kata apa? Bacalah. Dengki. Dengki kepala otak kau Anwar. Apa bangkuk sangat ni? So, kalau dia bukan baruah, nak cakap apa? Kalau dah semua orang bantah, batalkan lah. Bagi tahulah batalkan. Tak. Ketegak juga. Baruah. Nampak? Sebab masa dia tak banyak. Itu pasal dia tergesa-gesa cepat. Faham tak? Dia akan bertahan. But kita kena terus bagi tekanan. Kita ada 45 hari lagi. Tak boleh berhenti, tak boleh diam. Rakyat Malaysia kena bersuara. Jangan berhenti daripada bercakap perkara ni.
Jadi kepada rakyat Malaysia, kepada penyokong Anwar Ibrahim barwa Israel, barwa mereka. Saman, sila Saman. Gila. Okey. Hari ni di Pematang Pauh juga, tak tahulah nak cakap macam mana Anwar ni. Media ni, kita faham media-media ni dibayar. Tapi kalau nak jilat Anwar Ibrahim ni, jilat pada-pada lah. Ini jilat teruk sangat kot. Betul tak? Ini jilat teruk sangat ni. Hari ni ada laporan berita. Bagaikan Khalifah Umar Abdul Aziz. Tidak mengejar kemewahan. Sangat merendah diri. Menjadi bualan ramai apabila PMX Datuk Anwar Ibrahim berkongsi di media sosial tentang kunjungan ke rumah tempat beliau membesar dahulu. Mencetuskan rasa sebab dan kagum. Tidak mewah, sangat sederhana. Warga net terharu dan sebab tengok gambar-gambar PMX berkunjung ke rumah tempat asal keluarganya. Media perkakas Anwar Ibrahim. Ya, aku faham kau dibayar. Tapi teruk sangat jilat ni. Teruk sangat. Ini kalah Harun Wan Hadi jilat ni. Aku tengok Wan Hadi dengan Harun jilat tu boleh tahan dah. Tapi kau punya media perkakas Anwar ni jilat lagi dahsyat. Sederhana kepala otak kau. Dekat 100 juta. Kos untuk Anwar Ibrahim terbang sana, terbang sini, luar dan dalam negara. Tahun 2024 saja untuk terbang ke luar negara saja 44 juta. Luar negara. Faham? Sederhana kepala otak kau. Itu tak termasuk dalam negara. Kejap terbang sana, kejap terbang sini, naik helikopter, naik kapal terbang. Itu semua duit mak bapak Anwar ke? Itu duit rakyat. Sederhana kepala otak kau. Betul tak guys? Betul tak guys? Korang ni kadang-kadang. Lepas tu Walanon pun, Anwar, Khalifah Umar Abdul Aziz. Nak Makcik Katie. Seorang, macam mana ini kena Abang Rockers lah kan. Seorang pembela, macam gitulah lebih kurang kan. Pembela kepala otak kau. Ni hari ni kempen dekat Sabah ni. Media lapu Anwar ni bersederhana. Khalifah Umar Abdul Aziz. Anak Sabah mengamuk ramai dah. Tapi dia orang pandai. Dia tampal gantung muka Anwar Ibrahim tinggi. Sebab dia tahu, kalau letak muka Anwar Ibrahim dekat bawah, confirm hilang. Confirm kena conteng, confirm koyak. Jadi, kempen dekat Sabah ini, dia buat billboard besar, letak tinggi. Supaya orang Sabah, rakyat Sabah, tak boleh pergi buang gambar Anwar Ibrahim tu. Jangan kata kau tak tengok. Semua nak kena belanja lah korang ni. Alah. Tak apa, sebelanja. Tu. Muka macam nak kolom mic. PMX sayang Sabah. 1.2 bilion jaminan bekalan elektrik Sabah. Harapan orang Sabah. Billboard bersepah. Bukan satu, bukan dua. Satu Sabah. Billboard. Apa? Sederhana kepala otaknya. Sederhana ni sederhana ke ni? Sederhana ke? Saya tanya dengan korang. Dan Anwar juga bagi tahu. Ini kenyataan dia dulu. Anwar arah henti pasang papan iklan Malaysia Madani, papa wajah dia. 29 April 2023. Dia bagi tahu ni. 2023. Jangan letak muka dia. Hari ni semua nak letak muka dia. Semua nak tepek muka dia. Tak cukup angkat bakul, tekan lift. Sekarang ni semua muka, biar muka dia je. Kalau muka elok tak apalah. Muka pun sakit HIV.
geli lah. Aish. Kan korang suka Anwar? Ke dalam bilik korang ada letak muka Anwar Ibrahim ni? Ha? Kau ada gantung gambar Anwar Ibrahim kat rumah kat bilik ke apa ada? Ha? Ha. Yang main korang. Dia datang malam-malam. Ha. Okey. Ini topik yang last lah Last ni sedap sikit lah. Kecoh hari ni. Nurul Izzah akan menyertai kabinet. Betul tak? Ada baca? Nurul Izzah akan menyertai kabinet. Dijangka akan menyertai kabinet. Kecoh juga di kalangan rakyat. KJ akan masuk UMNO. KJ juga akan dilantik senator. Macam Nurul Izzah untuk dilantik ke jawatan Menteri Kabinet. Ada dengar cerita ni? Ada dengar tak ada dengar ni? KJ dan Izzah akan dilantik ke dalam kabinet, maknanya lantik senator, lepas tu lantik kabinet. Itu cerita lah. Yalah, cerita nak sedapkan orang boleh lah, kan? Nak sedapkan orang boleh lah. Baik kau lantik Harun je dengan Wan Hadi. Dia orang pun boleh lantik senator, pun tak boleh pula. Betul tak? Alang-alang Anwar boleh nak lantik senator anak dia, kan? Lantik Harun sebagai senator, lantik sebagai menteri. Ha. Gantikan dengan Adam Adli tu kan, yang tak berfungsi tu kan. Boleh. Apa tak boleh pula? Kau setuju? Saya setuju. Kan? Alang-alang nak lingkup. Tapi inilah propaganda Anwar Ibrahim. Propaganda. Macam saya cakap semalam lah, bukan untuk kita, untuk penyokong Anwar. Sebab kita yang berfikir ni, korang yang berfikir ni, kan saya cakap tadi, kenapa sekarang nak tangkap sana, tangkap sini? Kenapa setiap program bukan politik, nak bercakap pasal politik, nak maki hamun? Sebab masa dah tak banyak. Tapi Anwar kena tunjuk steady kepada penyokong-penyokong dia. Kepada Harun, Wan Hadi ni, supaya dia orang boleh berpoya-poya lagi. Jadi dia kenalah buat naratif, Izzah akan masuk kabinet, KJ akan masuk kabinet, dilantik menteri. Tapi sebenarnya, dia dalam ketakutan. So bagi korang tengok video ni Jangan percaya korang tengok, kau cakap dia kata. Ni. Hilang jawatan. Menteri rombakan kabinet. Ramai menteri hilang jawatan. Datuk rombakan kabinet. Datuk Seri rombakan kabinet, Datuk. Datuk Seri rombakan kabinet. Dah. Surah jawab. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terus berdiam berhubung kabar angin berkenaan kemungkinan akan berlaku rombakan kabinet dalam masa terdekat. Ketika ditanya pemberita ketika beliau beredar meninggalkan Majlis Peluncuran Pembangunan Masjid Madani Permatang Pau siang tadi, Ahli Parlimen Tambun itu enggan mengulas lanjut perkara berkenaan. Sebaliknya, apabila diminta mengulas dakwaan bahawa ramai menteri bimbang hilang jawatan susulan desas-desus rombakan kabinet, Anwar hanya menjawab ringkas, iyakah, dan beredar ke program seterusnya. Terdahulu, Anwar secara berseluruh kepada pihak media meminta mengemukakan cadangan senarai bakal menteri kabinet yang baru untuk dipertimbangkan. Sebelum itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Dr. Zamri Abdul Kadir memberi Dia tak jawab. Dia lari. Tapi kalau ikut daripada media tu bagi tahu, sebelum ini dah ada ura-ura kononnya menteri takut. Nampak tak? Jangan percaya, dengar balik. berkenaan. Sebaliknya, apabila diminta mengulas dakwaan bahawa ramai menteri bimbang hilang jawatan susulan desas-desus rombakan kabinet, Anwar hanya menjawab ringkas, iyakah, dan beredar. This is propaganda dia. Jadi dia mainkan menteri takut hilang jawatan. Menteri mana takut hilang jawatan ini? Korang tahu tak hari ni, seorang menteri lagi letak jawatan, menjadikan dah 3 orang menteri letak jawatan. Korang tahu tak? Hari ni ada seorang lagi menteri letak jawatan. Menteri Yvonne. Yvonne letak jawatan Menteri Persekutuan. Yvonne daripada Sarawak.
Sabah. Daripada Sabah, letak jawatan. So, Fahmi Fazil pula. Fahmi saya punya. Rafizi Ramli, Nick Nazmi dengan Yvonne ni dah 3 orang menteri letak jawatan. Yang Nick Nazmi dengan Rafizi ni bulan Julai 2025. Julai, Ogos, September, Oktober, November, dah 5 bulan. Anwar tak lantik mana-mana menteri. Ni Yvonne pula, dah 3 orang menteri dah. So, media bagi tahu, naratif dimainkan, menteri takut rombakan kabinet. Siapa yang takut ni? Anwar dalam ketakutan. Dia dalam ketakutan ni. Okeylah, tak percaya tak apalah. Soal ni sembang lah apa semua. Tak apalah. Kepada Harun, Wan Hadi, TikToker, Madanon, baik daripada tim Damai ke, daripada tim Hero ke, kan? Kau dorang kan 2 tim ni. Damai dengan Hero ni. Kenapa menteri letak jawatan? Menteri letak jawatan. Tu perkara biasa. Okey, tak apa. Kita tengok. Wait and see. 3 kali Jumaat. Tak ada dah. Habis dah. Habis dah kan. Sebab itulah juga. Sampai ke sudah, Anwar Ibrahim, dia tak berani pecat menteri mabuk. Kan jangan lupa. Tak pernah berlaku dalam program rasmi kerajaan. Program rasmi kerajaan hidang arak. Menteri mabuk. Kita ni negara Islam. Malaysia negara Islam. Kerajaan Islam lah. Tak pernah dibuatnya program minum arak, program kerajaan. Ada program minum arak. Ada Anwar ambil apa-apa tindakan pada menteri tu? Come on lah. Ada apa-apa Anwar ambil tindakan pada menteri tu? Tak ada. Kenapa Anwar tak ambil tindakan? Sebab dia takut. Itulah cerita dia. Kenapa dia takut? Sebab Anwar tak menang pilihan raya. Dah banyak kali saya bagi tahu, dah berbuih cakap dah. Dia tak menang pilihan raya. Dia duk sembang kata, ini tak menang pilihan raya, hilang deposit. Kau pun tak menang, Anwar Ibrahim. Bila masa kau menang pilihan raya? Bagi bukti Anwar Ibrahim menang pilihan raya. Bagi. Bagi bukti Anwar menang pilihan raya. Aku lagi telanjang lah, aku cakap. Setelanjang pun tak apalah. Tak apalah, tak kisahlah. Aku telanjang pun tak apa. Bagi fakta Anwar Ibrahim menang pilihan raya 2022. Bagi tu. Bagi aku lagi telanjang. Kau tak nak tengok aku telanjang? Mesti nak tengok aku telanjang kan? Takkan nak tengok Anwar je lah samurai. Aku telanjang pun tak apalah. Bagi bukti Anwar menang pilihan raya. Anwar tak menang pilihan raya. Sebaliknya korang yang kena telanjang. Tak payahlah. Kan? Geli pula aku. Anwar tak menang pilihan raya. Jadi kan, macam saya cakap lah, ni proses. Ada orang tanya, yelah, mungkin ada orang, Walanon pelekehkan saya, tak apalah. Itu kerja Walanon. Dia orang dibayar. Kau tak dibayar, tak adalah. Kau fikirlah macam Harun tu. Mana gambar Harun tu? Macam Harun tu lah, sampai hitamkan dahi kan. Mana gambar Harun ni? Tak ada pula gambar Harun ni. Gambar Harun tengok. Mana gambar Harun tu? Sekejap. Saya tunjuk gambar Harun tu. Harun yang hitamkan dahi tu. Guys, kalau orang tak dibayar, engkau sanggup ke nak buat macam gitu? Engkau sanggup ke nak buat? Kalau engkau tak dibayar, engkau sanggup ke nak hitamkan dahi kau ni? Buat WTT untuk hitamkan dahi kau ni pakai kopiah. Sebab dibayar. Jadi tugas mereka ni dibayar. Itu pasal pertahankan orang walaupun salah pun. Itu tugas mereka. Tak apalah. Tapi kenapa macam yang saya nak explain ni kepada rakyat? Mereka mungkin macam kita, Gomo ni cakap sikit je lagi, bila tak jatuh. Dia gini guys. Dengar saya cakap. Seulang lagi sekali. Timur Labuan faham dah ni. First kali basic, tak ada siapa menang pilihan raya. Ingat tak ada siapa menang pilihan raya. Apabila tak ada siapa menang pilihan raya, maka tawaran tu dibuka siapa yang dapat bawa SD.
So, mula-mula yang bawa SD ni Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ingat balik. Sejarah ni 2022. Tetapi Zahid, lepas tu, Agong waktu itu nak jumpa dengan ahli parlimen Barisan Nasional 30 orang. Tapi ahli parlimen Barisan Nasional tak pergi. Yang pergi Zahid Hamidi. Jadi Zahid Hamidi bawa SD bagi tahu ahli parlimen BN dah bagi mandat kepada dia. Bermakna ikut cakap dia. Dalam masa sama, PH dan UMNO dah berbincang di PWTC. Jangan lupa ni fakta sejarah ni. Jadi oleh kerana SD tu dia kata dah beri mandat, maka itulah yang menyebabkan Agong buat keputusan tubuh kerajaan perpaduan. Itu pun tak offer pada Anwar Ibrahim. Walaupun Zahid kata 30 ahli parlimen BN ini dah beri mandat pada dia untuk dia buat keputusan. Sultan Abdullah waktu itu pun dia tak terus bagi tahu pada Zahid ataupun bagi pada Anwar, tak. Bermakna dia cadang buat kerajaan perpaduan yang mana mula-mula sekali ditawarkan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhyiddin Yassin tak setuju sebab Anwar Ibrahim, sebab DAP. Kemudiannya baru ditawarkan kepada Anwar Ibrahim. Sejarah ni. Fakta. Anwar ni, orang gila nak jadi Perdana Menteri. Daripada dulu, aku nak jadi PM, aku nak jadi PM. Dapat offer, dia pun sign lah. Dalam sign tu 2 tahun perjanjian. Dia kena buktikan dia dapat sokongan. So dia tak dapat buktikan. Pada 23 hari bulan Disember 2023. Dia dah hilang sokongan. Kau tak ingat ke cerita langkah Dubai? Ingat balik. Refresh balik. Yang kecoh langkah Dubai. Ingat balik. Kan kecoh langkah Dubai masa tu. Kena siasat, Cikgu Bat kena siasat. Diorang duk siasat mana dapat SD apa semua. Dah selesai dah. Masa tu dah selesai dah. Tapi Anwar, dia dapat nyawa. Faham? Kan Asam Pedas bagi tahu, bagi peluang. Hai korang ni. Takkan aku nak petik nama, aku bagi signal sudahlah. Asam Pedas kata bagi peluang. Dapat lagi dia peluang. Tapi masa tu dia dah gone. Bagi dia peluang untuk dia buktikan dia ada sokongan majoriti ahli parlimen. Selepas daripada tu, itu yang dia cuba. Terima kasih kerana menonton Suara Dunia. Jangan lupa untuk subscribe. Kita jumpa dalam cerita yang seterusnya.